Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup menarik dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang menemani saya di studio Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ialah peralihan inisiatif 5G kepada model dui rangkaian. Dan ini ekoran daripada kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, iaitu Yang Berhormat Saudara Fahmi Fadzil, dan beliau juga banyak memberi beberapa penerangan dan juga detail berkaitan dengan isu ini. Jadi dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio, kita memperkenalkan dulu kepada anda kedua-dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Di kiri yang paling dekat dengan saya ialah yang berbahagia Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus, iaitu Ketua Pegawai Operasi di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah Cik Syarkawi. Selamat Raya tu Selamat Raya. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi dalam Ruang Bicara ini. Dulu pun kita pernah Datuk bersama dengan kami dan kita juga pernah bercakap tentang isu ini, tetapi mungkin daripada perspektif yang berbeza. Betul. Baik, kita juga ada seorang lagi tetamu yang juga pernah bersama dengan kami di Ruang Bicara ini. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Saudara Adil Hidayat yang merupakan pengasas pendakwah teknologi. Jadi Adil, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sebab sudi menjemput lagi sekali. Dan untuk ingatan Adil, selain daripada menjadi tetamu saya di studio Ruang Bicara ini, saya juga nak mengajak sekali lagi lah Adil juga untuk menjadi co-host sebenarnya. Kerana saya percaya Adil juga ada mungkin soalan-soalan menarik yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan tetamu kita, Datuk Muhammad Ali Hanafiah. Mungkin menarik buat permulaan ini. Oh ya, sebelum saya lupa, kita masih lagi bersiaran dari Studio 1 di Wisma Bernama ini. Jadi nombor telefon juga sudah pun berbeza untuk seketika. Jadi saya sebut lagi nombor yang perlu anda panggil kalau anda ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Nombornya 0326040155. Dan satu lagi talian ialah di 0326040149. Jadi gunakanlah peluang dan kesempatan ini untuk memanggil kami di Ruang Bicara ini dan tanyalah apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita, iaitu peralihan inisiatif 5G kepada model dui rangkaian. Mungkin menarik kalau kita dapatkan dulu pandangan daripada yang berbahagia Datuk Muhammad Ali Hanafiah. Bila kita bercakap tentang topik ini, mungkin kepentingan pelaksanaan 5G di negara ini perlu diberi penerangan terlebih dahulu secara sejelas-jelasnya kepada rakyat jelata. Silakan tu. Okey, terima kasih Cik Syarkawi ya. Sebenarnya kalau kita lihat pelaksanaan 5G di negara ini telah bermula sejak tahun 2019 lagi. Pada tahun 2019 kita telah menubuhkan satu task force negara yang kita kenali sebagai 5G National Task Force. 5G National Task Force ni telah dipengerusikan oleh MCMC sendiri dan ahli-ahli kepada task force ni merupakan pemain-pemain daripada industri, ada pihak vendor, ada perunding-perunding, agensi-agensi kerajaan dan semua pemegang-pemegang taruh yang relevan lah. So task force ni telah berjumpa, bermesyuarat, bersidang selama lebih kurang 11 bulan daripada Januari sehinggalah kepada November tahun 2019. Dan pada penghujung tahun 2019, awal tahun 2020, task force ini telah mengeluarkan satu laporan ataupun recommendation untuk pelaksanaan 5G negara kepada kerajaan. Dan telah pun dipersembahkan kepada kerajaan. Menteri pada ketika itu ialah YB Govindio. Dan daripada situ mulalah kita menggerak langkah negara dalam pelaksanaan 5G. Seterusnya kita menjalankan beberapa inisiatif kes-kes kegunaan ataupun 5G use cases. Ada yang di Lembah Kelang, ada yang di Langkawi, meliputi berbagai-bagai verticals. Ada yang melibatkan pembelajaran, ada yang melibatkan telemedicine ataupun kesihatan, smart city, bandar-bandar pintar dan sebagainya. So daripada situ kita mencorak bagaimana kita nak melaksanakan 5G untuk negara.
Dan bila kita dilanda pandemik pada tahun 2020, kita menjangkakan 5G, pelaksanaan 5G negara ni perlu dipercepatkan. Jadi salah satu daripada cara yang kita dapat melihat untuk mempercepatkan pelaksanaan 5G ni ialah dengan melaksanakan the single wholesale network lah pada ketika itu. Jadi satu SPV, Special Purpose Vehicle, kerajaan telah pun ditubuhkan, iaitu Digital National Berhad, yang melaksanakan perancangan dan juga pelaksanaan, pembinaan dan sebagainya rangkaian 5G negara pada permulaan pada tahun 2021, dan daripada situlah kita mula pihak MCMC sebagai badan kawal selia bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, kita sama-sama mencorak dan memantau pelaksanaan 5G negara yang dijalankan oleh pihak DNB lah. Dan kita dapat lihat single wholesale network ni yang pada mulanya asalnya 5G ni sepatutnya kita jalankan, ia merupakan salah satu daripada inisiatif bawah jendela. Jendela fasa pertama ialah daripada tahun 2020 sehingga ke tahun 2022. 5G sepatutnya di fasa kedua jendela daripada tahun 2023 pada tahun ini. Tetapi kerajaan telah membuat keputusan untuk mempercepatkan pelaksanaan dan telah dimulakan pada tahun 2021 lagi. So daripada situ kita dapat lihat dengan anjakan ini, kita telah dapat merasai perkhidmatan 5G ini sehingga ke hari ini satu inisiatif yang telah dipercepatkan oleh kerajaan lah. So dari segi penggunaannya, seperti biasa kita tahu ada yang untuk penggunaan biasa, the evolution of 2G kepada 3G, 4G dan 5G. Dari segi kelajuan, dari segi kata bandwidth yang lebih kalau berbandingkan kepada 2G, 3G dan 4G lah. Lagi satu angle lagi kita dapat melihat 5G ini digunakan oleh enterprise ataupun penghilangan, pembuatan di pelabuhan-pelabuhan, autonomous cars dan juga bandar pintar dan sebagainya. So itu dua kegunaan yang kebiasaannya dikaitkan dengan 5G lah. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Adil Hidayat berkaitan dengan isu ini, saya tertarik hati dengan kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital. Beliau mengatakan bahawa rollout untuk 5G model DUI rangkaian ini hanya akan dilaksanakan apabila kita mencapai pencapaian 80%, utamanya di kawasan-kawasan yang berpendudukan tinggi. Tetapi ramai juga yang ingin mengetahui apa sebenarnya kelebihan kepada model DUI rangkaian ini jika dibandingkan dengan apa yang telah pun dilakukan oleh Digital National Berhad setakat ini. Baik, kita dapat lihat apa yang telah dilaksanakan oleh DNB ketika ini. Dari segi borong ataupun single wholesale network ni, ianya berjalan lancar, dan pada hari ini liputan berpenduduk yang telah dicapai sehingga 31 Mac ialah sebanyak 57.1% liputan berpenduduk. Dan sasaran kita ialah pada penghujung tahun ini supaya dia akan mencapai tahap liputan berpenduduk sebanyak 80%. So walau bagaimanapun pada masa yang sama kerajaan pun mendengar semua input daripada berbagai pihak. Ada yang menyatakan bahawa ada pendapat menyatakan bahawa ini satu monopoli. Ada yang beri pendapat bahawa dengan ada satu entiti sahaja, it could be a single point of failure. Dan ada yang menyatakan bahawa bila tak ada competitor, it's difficult for you to provide the best, of course lah. Mungkin harganya walaupun murah, mungkin kalau ada 2 ataupun 3 provider, harganya akan jadi lebih murah. Jadi dengan semua input-input yang diberi ini, kerajaan telah menilai semula, dan daripada situlah timbulnya keputusan supaya kita akan
migrasi ataupun kita berpindah daripada konsep single wholesale network ni kepada dual network ataupun dua rangkaian, tetapi hanya setelah kita mencapai 80% liputan berpenduduk melalui kaedah yang kita ada sekarang, iaitu single wholesale network. Okey, Adil, saya tahu ada persoalan-persoalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan Datuk Muhammad Ali. Tapi sebelum tu saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Adil sendirilah selaku pengasas pendaur teknologi. Mereka yang ialah begitu dekat sebenarnya dengan teknologi internet dan sebagainya. Apakah secara peribadi anda merasakan bahawa dengan peralihan inisiatif 5G kepada model dui rangkaian ini, ianya akan membawa satu kebaikan ataupun satu kelebihan sebenarnya, terutamanya kepada pengguna-pengguna internet, pengguna-pengguna teknologi ini sendiri? Okay. Kalau untuk nak menjawabkan soalan itu daripada segi pandangan peribadi saya kan. Ya. Jadi apa yang saya nampak kalau sebelum ni mungkin kita punya pelaksanaan tu seperti apa yang dicakapkan oleh Datuk tadilah, kita melaksanakan melalui model single wholesale network kan, rangkaian borong tunggal. Jadi pada waktu tu kita dah nampaklah bahawa pelaksanaan 5G itu adalah satu benda yang kita nampak dia punya progres tu adalah sangat positif dan baik kan. Tapi salah satu mungkin yang kita nampak isu yang sering kali dimangkitkan adalah daripada segi liputan 5G itu sendiri. Jadi kalau kita tengok daripada segi maklum malas daripada orang awam, dia katanya bila kami akan dapat menggunakan 5G itu dan sebagainya kan. Jadi sebagai bila kami gunakan makluman balas tersebut untuk nak menceritakan adakah dari segi input untuk yang dua wholesale network ni, maka saya rasa dia adalah satu inisiatif yang baik di mana mungkin ia dapat mempercepatkan lagi pelaksanaan 5G itu. Memang kalau kita tengok sekarang ni, kalau dilaksanakan oleh DNB, maka kita akan mencapai beberapa peratus seperti mana yang dah dikatakan oleh Datuk tadi. Dan insyaAllah kalau dengan rangkaian yang kedua ni, kita akan boleh meluaskan lagi infrastruktur 5G itu dengan lebih cepat. Jadi supaya dia boleh diguna pakai oleh rakyat Malaysia dengan lagi cepat. Itu antara yang saya rasa kebaikan dia. Soalan daripada apa yang anda sebut, Adil, ya, barangkali kita perlu juga dapat reaksi dan juga respon daripada Datuk, iaitu tentang liputan 5G itu sendiri. Dan apakah Datuk merasakan bahawa kesan pelaksanaan 5G kepada ekonomi digital itu sendiri akan memberikan satu dimensi dan perubahan yang cukup baik sebenarnya, Datuk? Ya, kalau kita lihat daripada negara-negara yang sudah membangun, 5G ini sudah menjadi satu yang given. Mereka telah merancang dan juga melaksanakannya daripada mula lagi, dan telah mula memberi contribution kepada digital ekonomi setiap negara lah. Jadi apa yang kita dapat lihat dengan adanya 5G ini, 5G ini, sudah tentu akan memberi satu sumbangan yang positif kepada ekonomi digital kita. Seperti yang saya nyatakan tadi, salah satu daripada use case untuk 5G ini, kes-kes kegunaan ialah dalam penghilangan, dalam pembuatan di pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya. 5G telah banyak digunakan sebab dia akan memberi satu, dia panggil latency, speed dia tu teramat dah sedikit lah, teramat dah kurang. Dan precision akan dapat ditingkatkan lagi, kejituan dari segi pembuatan dan penghilangan dan sebagainya lah. So daripada situ akan relate balik kepada ekonomi digital. Pembuatan akan dapat dijalankan dengan lebih cepat dan lebih pada masa yang sama, kualiti dan juga kuantiti akan meningkat. Kalau kita lihat daripada segi pertanian, drones yang digunakan yang berdasarkan kepada teknologi 5G akan dapat menjalankan lebih banyak dalam suatu ketika, mungkin dari segi penyemburan pembajaan, juga pada masa yang sama antiseptik dan sebagainya, dan boleh cover lagi banyak kawasan peladangan. Salah satu daripada contohlah, kalau di kilang-kilang kita dapat lihat dia akan digunakan untuk IoT, untuk menjalankan produksi pada skala yang lebih besar dan lagi cepat lah. Kita jangan bimbang dari segi operator ataupun pekerja-pekerja yang sedia ada. Mereka ini kita boleh pada masa yang sama bimbing dan juga mengajar dia orang new skill sets. Mereka tak usah risau that they will be out of jobs. No, they will still be required. But we need them to retrain and reskill them so that they will not be left behind. So mereka berada sama dalam arus perkembangan teknologi. Dil, mungkin ada soalan yang ingin dikongsikan bersama dengan Datuk Muhammad Ali Hanafiah sebelum kita berehat.
Sebab antara yang saya nampak tadi kan, macam perbincangan kita berawal tadi kan, mungkin ramai orang di luar sana tu yang dia masih lagi tak faham dengan maksud sebenar dui rangkaian tu. Jadi itu mungkin satu benda yang mungkin kita boleh kupaskan lagi lah tentang apakah yang dimaksudkan dengan dui rangkaian tu. Baik. So, okey. Sekarang ni kita ada single wholesale network ataupun rangkaian borong. Betul. So rangkaian borong ni DNB merupakan dia punya pemberi perkhidmatan dia, dan pihak yang lain macam Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile, YTL dan juga Telekom, dia merupakan access seeker ataupun retail players. Bila kita akan berpindah kepada dual network, kita tak ada lagi borong ni, kita we do not have this wholesale network anymore. Kita akan ada operator yang seterusnya, dan yang lain-lain yang bukan yang tak ada spektrum ataupun bukan daripada entity A ataupun entity B ni, mereka boleh jump in the 5G bandwagon. Mereka masih lagi boleh beri perkhidmatan, tetapi mungkin dari segi sebagai MVNO, Mobile Virtual Network Operator. Sekarang ni pun kita dah ada, kalau dari segi 4G ni, kita ada contoh, saya ambil contoh Celcom Digi, dia punya network provider, MVNO dia ada TuneTalk, ada Red One, ada XOX dan sebagainya. Dan bila kita ada dua network nanti, that could be one of the configuration lah yang akan ditentukan nanti. Ini berarti bahawa kalau itu dilaksanakan nanti, digital nasional berhad itu dah tak wujud lagi. Kita mensyaratkan supaya nanti walaupun ada dua entiti ni, salah satu daripada entiti itu akan mengambil alih digital nasional berhad. Sebab kita tadi kita kata sasaran dia digital nasional berhad akan mencapai 80% liputan by the end of this year, and they will still be operating after that. So there will be another entity taking over. Dari segi network dia masih lagi beroperasi, dia punya staffing dia masih ada lagi di situlah. Okey, menarik. Kita akan berehat dulu seperti biasalah buat seketika, dan kepada anda, macam saya katakanlah, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ini, saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326040155 dan juga 0326040149. Mungkin anda juga ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi perbincangan kita, iaitu peralihan inisiatif 5G kepada model dui rangkaian. Kita lihat dulu. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku. Ayah, nah. Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Bashir! Tolong! Pak Husin, Wan. Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dicatat. Maklumat diterima, kami sedia dia akan gerak. Over. Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami. Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang peralihan inisiatif 5G kepada model dwi rangkaian, dan saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang dikatakan sudah pun berada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekretari dan dua ahli panel. Ya. Ini saya ada beberapa soalan lah. Ini menaikkan dengan 5G ya. Adakah dengan peralihan kepada 5G ni ya, kita perlu menukar pada handphone kan, handphone yang baru kan. Sebab kita ada banyak jenis handphone, ada Huawei lah, iPhone lah, macam-macam. Macam mana yang jenis macam Huawei tu kan. Sebab kadang-kadang kita bila main 5G ni, tengah handphone tu tak boleh guna lah. Dia ada peralihan, dia ada jenama dia lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok kan, ni saya punya pandangan lah, saya tengok ada baca dalam artikel dia kata Indonesia dengan Vietnam telah mendorong Malaysia ni dalam 5G. Bagaimana pandangan ahli panel ni? Itu yang kedua. Yang ketiga kan, dari segi bayaran kan, kita tengok kan, dari segi sekarang kan, kita tengok kita punya bayaran bil kan, ataupun cas bil tu tengok lebih tinggi daripada negara-negara luar. Macam mana Malaysia ni bagi kita bayaran kita lebih murah lagi daripada negara-negara luar. Kita tengok dia orang kena guna internet pun free, tapi Malaysia ni dia cas. Minta pandangan ahli panel dalam ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi yang lain tu juga mungkin juga ingin bertanya apa saja. Jadi guna kesempatan yang kami buka kepada anda. Saya ulangi lagi 03 2604 0155 dan juga 03 2604 0149. Jadi mungkin Datuk dah pun dapat jawab soalan daripada Ridwan tadi. Jadi mungkin respon daripada Datuk. Pertamanya terima kasih Cik Ridwan tadi atas soalan-soalan tadi. Ada 3 soalan. Mungkin saya ambil soalan yang ketiga tadi, bagaimana negara kita dapat mengurangkan kos internet. Sebenarnya dari pihak kerajaan, kita dari semasa ke semasa kita melihat bagaimana kita dapat mengurangkan kos perkhidmatan internet inilah, ataupun kos yang dikenakan untuk melanggani perkhidmatan internet ya. Keduanya perkhidmatan ataupun kos internet dan juga seluler dan sebagainya. Kita dahulunya kita ada tetapkan, tapi sekarang kita tidak tetapkan lagi. It's open to market forces lah. Yeah. So bagaimana kita dapat melihat, contohnya dulu SMS pun di-charge. Pada hari ini SMS tidak lagi di-charge lah. Kemudian tu dari segi data, mereka telah mula menjual ataupun package berpandukan kepada kuota data, 10 megabit, kuota 20 megabit, 50 dan sebagainya. Dan perkhidmatan pun dari segi telefoni, telefon maupun voice ataupun video pun dah mula boleh dibuat melalui data calls, melalui aplikasi seperti WhatsApp dan sebagainya lah. So dalam pada masa yang sama, ada juga kita peruntukkan perkhidmatan yang percuma seperti Wi-Fi dan sebagainya. Kita ada dari segi pihak MCMC, kita ada menjalankan beberapa inisiatif dan projek yang kita namakan sebagai broadband wireless access lah, yang perkhidmatan yang dipanjangkan kepada komuniti ataupun rakyat adalah melalui free Wi-Fi. Pada masa yang sama, kalau rakyat masih lagi nak menggunakan seluler ataupun broadband yang biasa tu, mereka perlu melanggan lah. Jadi kita dari semasa ke semasa kita akan mengkaji bagaimana kita boleh turunkan lagi. So antara inisiatif yang telah dilancarkan oleh YB Menteri, YB Fahmi Fadzil ialah pakej perpaduan. Dari segi pakej perpaduan jalur lebar mudah alih dan juga pakej perpaduan jalur lebar talian tetap. That was among the first that was actually launched by YB Menteri, YB Fahmi. Dan daripada situ perkhidmatan tu amatlah murah, ataupun it is less than apa-apa package yang ada di pasaran pada ketika itu dan pada ketika ini juga. Daripada mudah alih dan kita bawakan kepada talian tetap. So itu salah satu daripada langkah-langkah kita untuk kita dapat melihat untuk mengurangkan kos internet. Bagaimana rendahnya kos internet tu is very subjective, you know. Some people say RM5
for 20 megabit tu is already cheap enough. Some people say it's still expensive. But kita akan cuba sedaya upaya lah untuk kita bagi perkhidmatan yang semurah dan terbaik mungkin untuk rakyat lah. Soalan kedua tadi ialah dilihat Indonesia dan Vietnam mendahului Malaysia dalam 5G. Sebenarnya kalau saya pun ada buat kajian sedikit di Vietnam, dia punya pelaksanaan 5G ni masih lagi di bandar-bandar yang besar. Dia belum lagi menjangkau kepada seluruh negara. Dan bila dia melaksanakan di bandar-bandar besar, dia beri fokus. The focus is in urban areas, big cities, dan dia boleh memberi satu macam kelajuan yang teramat tinggi, up to 1 gigabit per second dan sebagainya. Kalau dari segi Indonesia, mereka baru nak mula, dan kita tahu Indonesia ni satu negara yang luas. Dia ada banyak pulau-pulau. Mungkin mereka belum meliputi sebagaimana yang kita dah meliputi sampai 57.1% at the moment. So kalau nak kata mendahului Malaysia tu tak tepat. Mungkin tak tepat, ataupun it is a race, but it is still ongoing. Belum sampai ke penamatnya lagi. So tak boleh nak kata siapa yang mendahului lagi lah. So at the current rate, I'm very confident that kita punya perkembangan 5G ni amatlah positif. Setelah pelaksanaan 2 tahun, kita dah sampai lebih kurang 57.1. Kita punya 4G dulu mengambil masa 8 hingga 9 tahun untuk mencapai 80%. So this is very, orang kata, expedited punya progress lah kan. Dia punya pelaksanaan 5G pun at 5G speed lah boleh katakan. Yang soalan pertama, sama ada perlu peranti mereka ditukar ataupun tidak. Memang kita ambil maklum kalau peranti ataupun the devices that they using tu do not support 5G, memang dia kena tukar lah. Tapi bila mereka dah ada 5G dan mereka dah subscribe kepada entity A, nanti kita akan cuba tentukan bagaimana entity A dan entity B ni akan ada interoperable lah, ataupun ada roaming arrangement dan sebagainya. But we will only look into that once both the entities up and running nantilah. Buat masa ini, kalau peranti tu perlu ditukar, kalau tak ada 5G dan dia kena tukar lah. Itu jawapan dia. Okey, itu jawapan kepada beberapa persoalan yang dibagikan oleh pemanggil kita tadi, Ridwan dari Pulau Pinang. Barangkali Adil, kita juga nak berkongsi bersama dengan Datuk sebenarnya Adil. Bila dua entiti ini terlibat nanti, ada dua entiti yang berbeza dan kemudiannya tidak lagi wujud digital nasional berhad. Ini pun menjadi satu persoalan yang menarik juga. Ada yang mengatakan bahawa apakah ianya akan memberi kesan ataupun impak kepada pengguna-pengguna sendiri, dan ada juga yang merasa ragu-ragu sebenarnya kerana mereka bimbang bahawa bila dua entiti yang berbeza ini wujud, mungkin akan timbul juga konflik mungkin daripada pelbagai pandangan. Tak tahulah dia punya pandangan. Itu. Okey, jadi ini adalah satu benda yang agak menarik jugalah, itu yang kita nak bincangkan bersama dengan Datuk juga kan. Sebab macam tadi apa yang dicakapkan pada awal-awal tadi kan. Saya pun baru dengar sekarang ni dia kata apabila Digital Nasional Berhad dah selesai melaksanakan 5G itu sehingga 80% dan apabila wujudnya entiti yang kedua nanti mungkin insya-Allah katakanlah tahun depan mulanya kata kan. Jadi diceritakan tadi bahawa mungkin akan ada entiti yang kedua tu yang akan mengambil alih Digital Nasional Berhad tu kan. Jadi itu adalah satu maklumat yang saya rasa menarik untuk diketahui apakah dia punya output je nanti kan. Sebab saya rasa mungkin ramai juga yang tak tahu tentang perkara tu. Lepas tu daripada segi yang apa yang Tuan katakan tadi tu memang betul lah, sebab antara persoalan yang sering kali ditanya, tapi ini kita kata sebagai soalan user lah kan. Jadi mereka kata sekiranya dah ada dua rangkaian contohnya kan. Jadi saya gunakan diri saya sebagai contoh. Katakanlah saya menggunakan Celcom. Jadi katakanlah sekarang ni untuk dekat kawasan di Cyberjaya contohnya, apabila kalau katakanlah kawasan 5G dekat sana dihasilkan oleh Digital Nasional Berhad, iaitu entiti yang pertama, dan apabila nanti pada tahun 2024 akan ada kawasan di Kuala Lumpur yang mana 5G di situ dilakukan oleh entiti yang kedua, apa akan berlaku? Antara macam terjadi kan Datuk ada cakap dari segi roaming agreement dan sebagainya, itu kita tak tahu lagi. Lepas tu mungkin antara beberapa isu yang mungkin kita nak highlight ni adalah apakah dia maklumat tentang entiti yang kedua tu. Sebab itu pun belum lagi diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri kan. Itu adalah salah satunya. Cuma kalau yang berdasarkan soalan tadi itu, antara isu utamalah yang saya nampak ramai orang cuba nak dapatkan maklum balas lah,
adalah daripada segi harga. Sebab katanya dengan menggunakan Digital Nasional Berhad, maka kita akan dapat mengurangkan servis 5G kepada rakyat. Jadi sekarang ni apabila diperkenalkan pula rangkaian kedua, maka dia akan dapat memberikan harga yang lebih baik lagi kepada rakyat. Jadi adakah itu betul? Itu yang kita nak tahu tu. Ia bukan tanya saya. Kita kena jawab Datuk. Jadi Datuk kena jawab tu. Ya. Baik, pertamanya nak dijelaskan DNB ataupun Digital Nasional Berhad ni, walaupun bila dia dah capai 80% nanti, mereka masih lagi wujud. Kita kata ada entity A dan entity B. Entity A ni yang akan mengambil alih Digital Nasional Berhad ni. Dan dari segi pelaksanaan di operations of the network will still go on, dan juga staffing dan sebagainya masih lagi ada yang diambil oleh entity A tadilah. So mungkin ada penambahan staff lagi, mungkin ada pengurangan tu. That one will be with entity A nantilah. Entity B akan mula from scratch, dia akan mula baru, dan kita akan beri tempoh untuk dia supaya dapat melaksanakan network dia lah. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi, they will also have their existing 4G networks, yang mana yang mereka boleh menggunakan tapak ataupun site itu untuk hook up untuk letakkan dia punya 5G equipment. Maybe berkemungkinan mereka dapat mempercepatkan lagi dia punya roll out of 5G equipment lah. Dari segi bila kita ada dua entity, dua network ni, kita akan melaksanakan no worse off. Makna kata kalau entity A ni dia dah capai 100 megabit per second dari segi kelajuannya, entity B pun perlu memberi perkhidmatan pada tahap yang sama juga. They must also reach 100 megabit per second. Kemudian tu dari segi costing, kalau entity A sekarang ni yang berpandukan kepada DNB, they will only be charging 13 sen untuk 1 gigabit. Entity B pun akan dikenakan syarat yang sama juga. Dari segi quality of service dan juga quality of experience, apa yang telah dikenakan kepada entity A, DNB dulu, akan dikenakan kepada entity B pada masa yang sama juga. So there will be equal level playing field, no worse off case lah. Kalau entity B is going to be offering something cheaper, that will be with them lah. It's up to them to do so lah kan. But saya jangkakan they will actually need time lah. Mereka perlukan masa untuk to have dia punya network tu at a certain level lah before they can start to do some reducing of costing dan sebagainya. So sorry to ask you this question sebenarnya tu. Saya tahu it's a bit sensitive, tapi terpulang pada Datuk lah sama ada nak menjawab ataupun tidak soalan ini. Tetapi ianya telah pun dibangkitkan dalam media, khususnya dan kepada menteri sendiri pun isu ini dibangkitkan. Mereka nak bertanya juga, ingin mengetahui juga tentang penglibatan Ericsson sebagai satu contoh bersama-sama dengan Digital Nasional Berhad. What is going to happen kalau dah Digital Nasional Berhad itu dah tak ada? Apakah confirm bahawa Ericsson akan menjadi salah satu entiti yang akan terlibat nanti? Salah satu daripada sebab yang kita akan meneruskan sehingga kita achieve 80% populated coverage ialah ianya ada berkait dengan the offerings of Ericsson lah, dari segi kontraknya. So kerajaan akan menentukan supaya there is no breach in terms of the contract conditions. So bila kita dah capai kepada 80% tu, we have actually fulfill the contractual requirements of Ericsson lah. Sama ada mereka nak meneruskan dengan Ericsson, it will be up to entity A. Mungkin the 20% coverage, kan kita nak mencapai kepada 100%, mungkin mereka akan buka bidaan balik, mana tahu, dan dia akan buka lah kepada Ericsson dan sebagainya, vendor yang lain untuk come in lah kan, to bid for that. But government is very critical in terms of the contractual punya agreement requirements. That is why we want to fulfill them until the end lah, which is until 80%. Mungkin ada persoalan Nadia yang nak lontarkan kepada Datuk. Kalau ini pun sama juga saya nak tanya, sebab mungkin dia tak ada di dalam soalan asal kita kan, tapi saya teringin juga nak tahu, saya dan ramai juga mungkin rakyat ingin nak tahu kan,
Jadi bila kita bercakap tentang dua rangkaian tu, contohnya macam DNB melaksanakan sehingga 80% kan, dan mungkin entiti yang kedua akan laksanakan yang 20% seterusnya, adakah dia akan juga melibatkan tempat-tempat yang dah dibuat oleh DNB sebelum ni? Contohnya katakanlah Kuala Lumpur, pelaksanaan 5G dah dibuat. Adakah entiti yang kedua tu akan juga masih lagi melaksanakan 5G di tempat yang sama seperti itu? Contohnya. Baik. Kalau kita lihat dari segi equal level playing field, there's no worse off. Betul. Yang mana yang entiti A telah mula memberi liputan, entiti B pun akan perlu memberi liputan yang sama juga. So that there will be choices to the rakyat. And at the same time, walaupun kita kata kita maintain the level of QoS and QoE, there could also be some differences where both the entities can provide even better daripada apa yang kita peruntukkan. So walaupun dah capai 80%, entity B is also expected to also provide the same 80%, and then bila kita perlukan for them to go to until 100%, both are also required to be providing up to 100% as well. Mungkin kita juga nak dapat pandangan Datuk lah tentang peranan pemain-pemain industri sendiri, terutamanya dalam memacu dan juga menyokong dua rangkaian 5G ini tu. Okey. Daripada pemain-pemain industri, seperti yang saya nyatakan tadi, dalam untuk menyokong 5G ni kita ada berbagai-bagai cara. Salah satu daripada caranya ialah kita panggil 5G Enterprise ataupun 5G Private Network. Mereka boleh menggunakan 5G untuk dilaksanakan dalam bidang mereka. Saya ambil satu contoh, oil and gas. Kita dah ada sebenarnya di Malaysia ni, kita dah jalankan satu 5G private network yang melibatkan salah satu daripada syarikat oil and gas gergasi negara kita ni. Dia punya cabaran, dia nak mengurangkan manpower, dia nak mengurangkan operational cost, then they will replace it with 5G IoT. And we have done it at one site, salah satu daripada site-nya di Melaka, dan it is now driven by 5G. Itu dari segi oil and gas. Dari segi penghilangan, kita masih lagi dalam perbincangan. Di Pulau Pinang ada salah satu daripada kilang di sana, MNC, multinational punya company. Mereka dapat melihat menggunakan 5G dengan IoT ini untuk memberi lagi to be more efficient in terms of what they're doing in their manufacturing, so that there'll be minimal errors, productivity will be increased and so forth. Dan ada banyak-banyak lagi yang kita dapat lihat daripada industri-industri ini, dari segi permotoran sebagainya kan. Kita dapat lihat kilang-kilang yang membuat manufacturing of car components, they can also utilize 5G technology to actually be more efficient and to be at par lah, with whatever the companies that is also providing the same in other countries as well. Okey, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Walaupun masa semakin suntuk, tapi saya percaya ada lagi persoalan-persoalan yang insya-Allah sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus yang merupakan Ketua Pegawai Operasi MCMC, dan kita juga ada rakan yang membantu saya, iaitu Adil Hidayat yang merupakan pengasas pendakwah teknologi. Kita rehat buat kali terakhir, tapi jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami, Ruang Bicara, tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Fazli, awak tak takut ke dengan nyamuk Aedes? Nyamuk Aedes? Tahu tak mengenai nyamuk Aedes? Mari dengarkan nasihat dari anggota kesihatan ini. Nyamuk Aedes terdiri daripada dua jenis, iaitu Aegypti dan Albopictus. Nyamuk Aedes membiak di dalam takungan air bersih, sama ada di dalam dan di luar rumah. Tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah seperti talam peti sejuk, baldi,
pam tandas, mangkuk tandas, kolah air, pelapik rak pinggan, bekas takungan penapis air dan bekas jambangan bunga. Tempat pembiakan nyamuk Aedes di luar rumah pula seperti tayar terpakai, salur air, bekas simpanan air, peralatan lama atau terbiak, tangki septik, tong cat, botol dan tin, bekas plastik, alas pasu bunga dan pokok bunga berkelopak. Jika digigit nyamuk Aedes, kita berisiko dijangkiti demam denggi. Tanda dan gejala demam denggi seperti demam yang kuat dan berlarutan, keluar merah pada kulit, sakit teruk pada sendi-sendi dan biji mata, muntah dan pendarahan di bawah kulit, hidung dan gusi. Kes-kes denggi ini bahaya dan boleh menyebabkan kematian jika kita tidak bersama menanganinya. Nyamuk Aedes tidak boleh dihapuskan hanya dengan semburan kabus, tetapi ia boleh dihapuskan sekiranya anda dan komuniti bersama-sama mengadakan aktiviti gotong royong untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Fazli, jangan lupa hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes. Baiklah, kami cukup berterima kasih. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian selama kami di ruang bicara ini, kita masih lagi bercakap tentang perolehan inisiatif 5G pada model Dwi Rangkaian. Baik, mungkin Dil, kalau apa lagi persoalan yang mungkin menarik sebenarnya, yang mungkin ialah ingin diketahui oleh pengguna atau rakyat secara khususnya berkaitan dengan model Dwi Rangkaian 5G ini? Saya rasa mungkin salah satu persoalan lain yang mungkin kalau akan dibangkitkanlah adalah berkaitan dengan kos. Jadi kalau kita tengok dulu ada isu kos ni dah dibincangkan di dalam parlimen dan malah kita bercakap dari segi politik dan sebagainya kan. Maka pada waktu dulu kita tahu bahawa dalam DNB itu sendiri kerajaan ada pegangan di dalam tu. Kalau tak salah saya mungkin dalam 30% macam tu kan. Jadi apa yang akan berlaku seterusnya? Yang tu adalah persoalan yang pertama. Dan adakah kerajaan akan terlibat juga untuk nak, contohnya adakah akan memberikan sebarang bantuan ke ataupun adakah ada sebarang inisiatif ataupun adakah kerajaan perlu mengeluarkan sebarang kos untuk entiti yang kedua tu. Jadi itu mungkin menarik untuk kita tahu lah. Datuk? Okay, baik. Kalau kita lihat dari segi pada permulaan dulu, bila syarikat Digital Nasional Berhad ditubuhkan, dilaksanakan, ianya 100% berkepentingan kerajaan. Kemudian timbul pada satu tahap kerajaan membuat keputusan untuk membuka equity dan cuma tinggal 30% saja. 70% akan dibuka equity kepada pihak telco lah. Dan ada yang melanggan pada ketika itu dan ada yang tidak melanggan lah. So they took up 70% of the equity of DNB pada ketika itu. Dan di dalam perancangan jangkaannya bila kita dah capai 80% nanti by the end of the year, beginning next year insya-Allah, bila entiti A telah mengambil alih pelaksanaan operasional daripada DNB ni, kerajaan akan melupuskan semua pegangan lah. So it will totally become a private entity lah, no longer belongs to the government. Dari segi entity B, memang tak ada penglibatan langsung daripada kerajaan, tak ada equity take up 10% ke 20%, 30%, no. It's going to start 100% from the beginning daripada private entity lah, private initiative lah. So bila katakan bila dah jadi dua entity A dan entity B, dia level playing field, dua-duanya privately driven lah. Tiada lagi sebab dulu masa kerajaan ada berkepentingan dalam pihak DNB, that is to ensure the single wholesale network runs smoothly and we achieve the certain targets in terms of the populated coverage areas lah. Bila kita dah capai, dan kita boleh release the handbrake lah. Okey, satu lagi persoalan yang ialah saya nak dapatkan pandangan Datuk.
How confident Datuk dan rakan-rakan di MCMC sendiri tu tentang mencapai 80% itu by the end of the year. Kita ada lebih kurang berapa 22% lagi yang perlu mendapat liputan sepenuhnya. Tapi apakah MCMC merasa yakin bahawa itu boleh dicapai seperti apa yang Datuk sebut by the end of the year? Okey. Sebenarnya yang saya nyatakan tadi 57.1% populated coverage ialah sehingga 31 Mac 2023. As of today, we have actually DMB has done a bit more daripada 57%. I think they've done about 61% already. So daripada situ ada about 19 or 18% left lah to be covered lah to reach 80%. Cabaran dia masih ada, bukan nak katakan cabaran yang tak ada. Bila kita dah sampai kepada tahap ini, pihak DMB akan mula menggunakan ataupun mula melaksanakan yang melibatkan kepada tapak-tapak sedia ada. So kalau dia membina tapak-tapak yang baru ataupun new sites, that one not so much of ada cabaran dia, tapi bila start nak menggunakan tapak-tapak sedia ada ni, itu menjadi lebih banyak cabaran lah. So when it goes down to pihak negeri, pihak berkuasa tempatan, itu yang memerlukan bantuan lah daripada MCMC, daripada Kementerian Komunikasi dan Digital, dan kita akan memberi semua pertolongan kita lah untuk give facilitation. Wabi Menteri pun dah mula turun padang dan pergi kepada beberapa negeri yang telah Wabi Menteri pergi, antaranya di Johor, di Kedah, dan beberapa yang lain. Saya ambil contoh di Johor, bila dibangkitkan pertemuan di antara Wabi Menteri dengan Yang Berhormat Menteri Besar Johor, terus dibawa kepada Majlis Mesyuarat Infrastruktur Negeri within the next few days. Dan saya pun ada masuk sekali dalam tu untuk kita bincangkan apa dia hurdles yang telah dikenal pasti dalam untuk roll out pelaksanaan 5G dan juga projek-projek yang lain lah daripada kementerian dan juga daripada MCMC. So daripada situ kita cuba untuk facilitate dan juga melicinkan perjalanan lah, supaya lebih cepat lagi lah dia punya roll out tu. So kita memang kita jangkakan 80% tu kita akan dapat capai pada hujung tahun ini nanti. Bagaimana dengan perancangan MCMC sendiri dan juga kementerian sendirilah bila kita bercakap tentang Sabah dan Sarawak, kerana dua negeri ini selalu membangkitkan tentang isu liputan yang tidak sempurna, kegagalan untuk mendapatkan ataupun menikmati liputan yang lebih licin dan teratur daripada pelaksanaan 5G nanti. Sabah dan Sarawak, kita sedia maklum antara cabarannya ialah dari segi negerinya sendiri. Ada ianya berbukit bukau satu, dan dia punya bila kita pergi ke pendalaman tu, rakyat dia quite scattered, betul. Jadi untuk memberi perkhidmatan, ada ketika rakyat ni sebenarnya dia tidak kalau saya boleh gunakan perkataan inilah, dia tak kisah sebenarnya apa teknologi, as long as dapat internet. Dapat akses, dapat internet. Jadi daripada situ ada beberapa inisiatif yang pihak MCMC bersama dengan KKD kita menjalankan beberapa inisiatif lah. Antaranya seperti yang saya nyatakan tadi ialah kita punya broadband wireless access yang dia punya backhaul kita guna satellite, yang providing the services tu kira-kira free wifi. So that could be one of the means that we are approaching lah, providing. Tapi dari segi bandar-bandar besar di Kuching, di Sibu, di Bintulu dan sebagainya, di Sarawak, di KK, di Tawau dan sebagainya, 5G telah mula dilaksanakan. Cuma di pendalaman tu mungkin akan ambil masa sikitlah. Apakah pandangan Adil sendiri dia, kalaulah pelaksanaan 5G ini berjalan lancar seperti apa yang dirancang oleh pihak MCMC sendiri, apakah Adil melihat bahawa ini akan memberikan sesuatu yang cukup hebat sebenarnya bila kita bercakap tentang perkembangan digital di negara kita secara keseluruhannya, Adil?
Sebenarnya saya rasa ya, sebab sekarang ni mungkin kalau kita tengoklah salah satu kekangan bila kita bercakap tentang 5G itu sendiri adalah daripada segi mungkin liputan. Dan kalau kita tengok sekarang bila kita bercakap pasal liputan, mungkin banyakkan 5G itu kita nampak di kawasan-kawasan bandar dan sebagainya kan. Jadi mungkin apabila ada dengan entiti kedua nanti, kita akan dapat meluaskanlah penggunaan 5G itu sehingga mungkin ke kawasan luar bandar dan sebagainya. Itu satu. Tapi seperti apa yang Datuk cakap tadi, kalau sebagai rakyat kan, kita sebenarnya kita tak kisah sama ada itu adalah 3G ke 4G ke 5G ke, selagi mana dia memberikan internet yang baik dan sebagainya. Jadi saya berpendapat sekiranya pelaksanaan 5G itu dah dapat dijalankan dengan baik, maka kita akan dapat lihat peluang-peluang yang baru, contohnya daripada segi penggunaan, daripada segi servis dan sebagainya. Daripada situ baru kita akan nampak. Contoh yang paling mudah mungkin kita boleh tengok daripada segi penggunaan kereta elektrik dan sebagainya. Sekarang ni mungkin penggunaannya belum banyak lagi dan kita tak nampak kegunaan charger dan sebagainya. Tapi apabila kita dah sediakan fasiliti itu sendiri, barulah kita nampak kegunaan dia, dan begitulah juga untuk 5G itu nanti. Samalah macam tu. Mangkali jaminan daripada Datuk sendirilah mewakili MCMC kepada rakyat Malaysia yang mungkin menunggu-nunggu sekarang ini pelaksanaan 5G yang betul-betul efisien sebenarnya tu. Salah satu daripada sasaran kita bila 5G ini telah menyeluruh, kita nak melihat kos untuk akses kepada internet menurun, dan salah satu daripada kriteria 5G ni, 5G ni ialah dia punya kapasiti dia besar. Jadi sebagai contoh, kalaulah kita masuk pandemik lagi lah katakanlah kan, dalam rumah tu tak ada masalah kapasiti dah. Kalau bapanya melanggan satu talian 5G yang boleh bagi sampai 1 gig ataupun 800 megabit per second, there should not be a problem for the household to actually access to internet. That could be one example lah yang saya boleh bagi, tapi kita tak nak lah dah balik kepada pandemik kan, but that could be one example lah kan. And the other offering by 5G ialah dari segi fixed wireless access, yang kadang-kadang orang menyatakan bahawa fixed wireless access ni adalah satu gantian ataupun replacement kepada fiber optic, because it can actually give you a very big bandwidth that is now normally provided through fiber optics. Dan you don't need to do the trenching, you tak perlu tarik kabel dan sebagainya. You just do a 5G punya fixed wireless access, connecting your house to the exchange, so you can get something which is similar to fiber optic. So that could also be something that yang saya rasa could be a game changer lah kalau kita dapat provide all these things lah. Okey, ada lebih kurang 3 minit saja lagi masa sebenarnya, Datuk ya. Mungkin ada lagi yang ingin Datuk sampaikan bila kita bercakap tentang peralihan inisiatif 5G kepada model dui rangkaian ini, dan mungkin Datuk juga ingin menyatakan harapan dan juga perjuangan yang akan terus dimainkan oleh MCMC dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Baik. Sebenarnya ada beberapa langkah lagi yang perlu kita lalui selepas daripada polisi ataupun kenyataan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, yang kita akan berpindah daripada single wholesale kepada dual network ni. Ada beberapa langkah lagi yang kita perlu lalui, dan kita akan bekerjasama dengan pihak kementerian untuk memantau dan juga supaya kita dapat supaya kita dapat ensure that the whatever steps that we are taking towards the migration will happen. Dari segi dia punya negotiation ataupun engagement dengan the stakeholders, pemegang taruh, ada yang melibatkan kita punya telco, ada yang melibatkan MOF juga, yang MOF is the one that is giving financing to DNB, dan juga the others lah macam kita dan juga GKD sendiri. So there's still some work need to be done for us to ensure everything to be happening smoothly when the time comes nanti. Okey. Baik, ada 1 minit barangkali Adil. Apa pula harapan Adil sebagai pengguna sebenarnya? Harapan saya kalau sebagai pengguna sebenarnya senang saja. Seperti mana yang saya katakan sebelum ni, kalau mewakili sebagai pengguna dan juga rakyat kan. Jadi apa yang kita nak adalah sambungan internet yang stabil, sambungan internet yang baik pada harga yang mampu milik. Itulah dia. Tak kisahlah sama ada melalui 4G, 5G ataupun fiber optik dan sebagainya. Itulah harapan kita sebagai pengguna dan rakyat. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Muhammad Ali Hanafiah,
Muhammad Yunus, Ketua Pegawai Operasi di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terima kasih kepada Adil Hidayat, iaitu pengasas pendakwah teknologi, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan sudah pastilah sebagai rakyat Malaysia, kita juga mengharapkan sesuatu yang positif sebenarnya daripada pelaksanaan inisiatif 5G ini, terutamanya apabila kita bercakap tentang model dui rangkaian ini. Dan sudah pastilah segala-galanya sedang diusahakan oleh pihak MCMC dalam usaha untuk menjamin bahawa selepas pelaksanaan model dui rangkaian 5G ini sudah pastinya ia akan memberikan faedah dan manfaat sepenuhnya kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Itu harapan kita, harapan yang sudah pasti akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus memberi sokongan kepada MCMC. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.